Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar bab 10 kecerunan garis lurus. Tajuk yang kita akan belajar ialah tajuk 10.1 kecerunan. Kalau sebelum ni kita dah belajar mengenal rumus. Hari ini kita nak cerita tentang membuat generalisasi tentang kecerunan garis lurus. Kemudian menentukan kecerunan suatu garis lurus. Dan yang terakhir ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan garis lurus. Apa yang kita nak capai hari ini? Menyatakan arah kecondongan garis lurus pada tanda positif atau negatif suatu kecerunan. Yang kedua, untuk menyelesaikan dua soalan dengan menentukan kecerunan garis lurus. Yang ini kalau dapat selesaikan, kita akan dapat TP3. Kemudian menyelesaikan dua masalah yang melibatkan kecerunan garis lurus. Menyelesaikan masalah yang rutin lah, boleh dapat TP4. So kita lihat, sebelum kita pergi, kita lihat rajah ini. Apa yang murid-murid faham tentang kecerunan garis lurus? Kalau sebelum ni saya dah ceritakan bagaimana arah kecondongan dia. So kita refleks balik. Yang sebelum ni kita cuma belajar jika ada tanda positif, jika nilai M yang kita kira ialah positif, maka kecerunan kita akan bergerak dari kiri ke kanan ni, dengan cara menaik. Menaik. Kemudian kalau dia tanda negatif, maksudnya so kalau ada tanda kecerunan M tu negatif, maka kita punya graf kecerunan garis lurus dia akan daripada kiri ni nilai besar kepada nilai yang kecil. So dia akan nampak macam menurun ni lah. Kalau boleh ingat lagi, ini ialah gambar naik tangga. Jadi turun eskalator. So apa pula simbol 2 ni? Kenapa ada hidung dengan mulut ni? Apa yang murid faham tentang tu? So kalau kita lihat dekat sini, apa generalisasi yang kita boleh buat? So kalau dia tegak, apa maksud yang tegak ni? Yang ini semakin garis lurus menghampiri keadaan mencancang, macam inilah. Semakin besar nilai kecerunan. Dan sebaliknya lah, kalau dia menghampiri garis mengufuk, maksudnya nilai kecerunannya ialah semakin kecil. So kalau dia betul-betul sama dengan garis mencancang, maksudnya ini ialah kecerunan yang tidak tertakrif. Kalau dia menghampiri, dia mengufuk, selari dengan garis mengufuk paksi X tu, maksudnya kecerunannya adalah sifar. Ini kecerunan sifar. Selain daripada tu, kita boleh cakap maka semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curamlah garis lurus tersebut. Nilai mutlak ni nombor bulat lah, nombor bulat. So kalau 2, 3, 4, katalah nombornya semakin besar, 4, 5, 6, maksudnya semakin curam garis lurus tersebut. Dan dia menghampiri kepada nilai yang tidak tertakrif ni. Kalau dia menegak betul-betul, dia ialah nilai yang tidak tertakrif. Kecerunan dia tidak tertakrif. So kalau murid lihat gambar ni, soalannya, kenal pasti garis lurus yang mempunyai nilai kecerunan yang sama ada positif, negatif, sifar atau tidak tertakrif dalam rajah di bawah. Kemudian berikan justifikasi. So kita lihat garis yang pertama ialah EF. Garisan EF. Kalau kita lihat kat sini, dia macam menurun dari besar kepada nilai yang kecil ke bawah ni. So ini menurun nampaknya. So ini ialah tanda kecerunan
negatif. Kenapa? Dia condong ke sebelah kiri. Okey, condong ke kiri. Okay, dia lebih naik macam ni lah. Okay, naik ke kiri. Sepatutnya naik ke kanan. Okay, kalau positif dia naik ke kanan. Okay, kalau GH. Okay, GH juga sama dengan EF. Walaupun dia tidak ketara, dia hampir kepada landai macam tu. Okay, dia juga adalah negatif kerana dia condong ke kiri. Okay, untuk IJ, nampak kan IJ ni dia nampak meningkat macam tu. So ini ialah kecerunan positif. KL kecerunan negatif. Okey, sebab dia condong ke kiri. MN positif sebab dia condong ke kanan. Okey. Macam mana pula dengan AB? AB ni mengufuk. Okey, kecerunannya kalau mengufuk dia selari dengan paksi X, maksudnya kecerunan adalah sifar. Okey, sebab dia ialah garis mengufuk. Okay, kalau dia garis menegak, PQ garis menegak macam ni, selari dengan paksi Y, maka dia ialah kecerunan tidak tertakrif. Okey, so itu ialah generalisasi tentang kecerunan garis lurus. Okey, untuk yang seterusnya, okey, sebelum kita pergi kepada menentukan kecerunan, so kita imbas balik. Kecerunan, rumus untuk kecerunan ialah yang ini yang asas lah. Kamu mesti tahu kecerunan ialah jarak mencancang bahagikan dengan jarak mengufuk. Okey, selain itu apa lagi rumus kecerunan? M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, dan yang terakhir M sama dengan negatif pintasan Y, okay, perkan dengan pintasan X. Okey, ini tiga rumus yang kamu mesti tahulah dalam kecerunan. Okey, dalam kecerunan. Okey, so kita lihat macam mana kita nak menentukan kecerunan jika ada soalan begini. Okay, kita lihat contoh yang pertama. Okay, ada rumah Jamali, hutan. Ini ialah tepi sungai. Ini ialah tepi sungai. Okey. So, setiap hari Jamali akan mengambil air di sungai yang berdekatan dengan rumahnya dan ke hutan untuk mencari cendawan busut. Hitung kecerunan yang dilalui olehnya dari yang pertama, rumah ke hutan. Okey, so dari rumah dia sini ke hutan. Dia suruh hitung kecerunan. Okey, so kalau diberi jarak macam ni, so kamu kena tahu seperti yang kita dah buat tadi, jarak mencancang perkan dengan jarak mengufuk. So, rumah ke hutan. Dari rumah pergi ke hutan. Okey, jaraknya ialah kita dah ada 10 meter. Okey. Kemudian jarak mencancang dia berapa? Okey, kalau keseluruhan 50, maka di sini ialah 30 meter. Okey, so kita tahu yang pertama A, kalau kita lukis segitiga itu, okey, yang bersudut tegak tu, so di sini ialah 30, di sini ialah 10. So kecerunan, okey, jadi sepatutnya kamu tulis baliklah dia punya rumus. So M sama dengan, okey, kamu nanti tulislah jarak mencancang. So kalau dekat sini kita ada 30 perkan dengan 10 meter. Okey. Maka kecerunannya ialah 3. Okey, ini meter dengan meter boleh potong, so tinggal 3. So kecerunannya ialah positif. Kalau kita lihat pun dari rumah dia nak pergi ke hutan, dia menaik macam tu lah. So kecerunan dia adalah positif. Okey, untuk soalan B kita lihat. Hitung kecerunan yang dilalui olehnya dari tepi sungai ke rumah. Okey. So kalau secara gambarannya kita akan buat dia beginilah. Okey. Begini. Okey. So kita ada
jarak mencancangnya ialah 20. Kemudian jarak dari tepi sungai ke rumah ialah 40, jarak mengufuknya. So ini M lah, M kecerunan. So M itu kita boleh tulis dia sebagai 1/2. Okey, kalau kita nak tulis dalam perpuluhan pun boleh, tak ada masalah. 0.5. Okey, kecerunan tidak ada unitnya. Okey, kalau kamu lihat gambar yang saya lukis di sini, okey, kecerunan dia juga adalah nampak menaik ke kanan ni, condong ke kanan. So dia positif lah. Okey, dia positif. Okey, pastikan kamu cek balik selepas kamu kira, cek betul ke dia positif atau negatif. Okey, senang je nak tahu jawapan kamu betul ke salah. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Diberi kecerunan garis lurus yang melalui M. Okey, titik M koordinat dia ialah 1K dan N koordinat -2, 3 ialah -2. So ini kecerunan dia ialah -2. So hitung nilai K. So kalau diberi dalam bentuk koordinat, automatik kita boleh gunakan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, kalau diberi koordinat. So bila kita dah tahu rumus, automatik kita label lah dekat sini, X1 Y1 X2 Y2. Okey, bila dah label, senanglah kamu masukkan nilai dia. So nak cari kecerunan M sama dengan tadi, kamu dah tahu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, kecerunan dia dah beri. So -2 ialah untuk kecerunan ni tadi, M So Y2 ialah 3 tolak Y1 ialah K per -2 tolak 1. So kamu akan dapat -2 sama dengan 3 tolak K per -3. Pindahkan -3 ke atas, dia akan jadi -2. Okey, ni saya sambung ke sini, -2 darabkan dengan -3, kamu akan dapat 3 tolak K. So darab -2 darab -3, dia akan dapat +6 sama dengan 3 tolak K. So K sama dengan 3 tolak 6. Maka K ialah -3. Okey. So itu ialah cara kamu menggunakan rumus kecerunan. Okey, rumus kecerunan. Okey, so itu ialah dua contoh untuk menentukan kecerunan ataupun mengaplikasi rumus kecerunan. Okey, kita lihat soalan penyelesaian masalah begini. Diberi ada 4 koordinat dekat situ, A, B, C, D. Ialah bucu sebuah sisi 4. Tentukan jenis sisi 4 tersebut. Okey, so macam mana kita nak tentukan jenis sisi 4 tersebut? Okey, pertama sekali kamu just lukis semula, plotkanlah, plot titik-titik tu. Okey, plot titik tu, kemudian kamu nak namakan dia. Okey, macam mana kamu nak namakan? So cara dia ialah kamu buktikanlah. Okey, buktikan kecerunan dia. Kalau kecerunan ni dua ni, okey, katalah kecerunan BC dengan kecerunan AD adalah sama. Okey, dan kecerunan BA dan CD adalah sama. Okey, maka kamu boleh namakan dia sebagai apa? Okey, kalau kita lihat kat sini, kamu boleh gunakan jarak mencancang. Okey, macam ni jarak mencancang perkan dengan jarak mengufuk. Okey, dengan adanya koordinat macam ni, kamu dah boleh tahu ini M dia ialah 1/3. Okey, yang ini pun sama. Okey, kalau saya tukar pen dia. Okey, ini juga 1, ini 3. So kecerunan di sini juga adalah 1/3. Okey, kalau yang ini, okey, daripada -4 ni turun ke sampai -1. Okey, daripada 3 turun ke -1. So ini ialah kecerunan dia 4/2. Okey, sama dengan 2 lah, 4/2. Okey, di sini juga
2 ke negatif 2. So jarak dia mencancang juga adalah 4. Jarak mengufuk dia ialah 2. So ini ialah 2. Okay, kalau kamu lihat keempat ni dia mempunyai pasangan kecerunan yang samalah. Okay, maka kalau kamu dah buktikan macam tu, kamu boleh bagi tahu dia ialah segi 4 selari. Dia bukan segi 4 tepat. Kalau segi 4 tepat, sudut dia mesti 90 darjah. Okay, segi 4 selari dia punya dua sisi yang bertentangan adalah sama pajak. Macam itulah dua pasangan tu. Okay, dan dua sudutnya yang bertentangan juga adalah sama. Okay, so itu ialah cara kamu nak menggunakan kecerunan lah, nak buktikan panjang dia tu sama. Macam itulah kecerunan dia. Okay, dan yang terakhir, kalau diberi macam ni. Okay, apa maksudnya ini? Ini ialah pintasan pada paksi X. Kalau dia pintasan pada paksi X, maksudnya Y-nya ialah sifar. Ini apa maksudnya? Ini ialah pintasan pada paksi Y. So, kalau di sini X ni adalah sifar. Okay, dia suruh hitung nilai V. Okay, nilai V pada paksi X. Okay, kemudian dia beri M sama dengan 4. Maksudnya kecerunannya ialah 4. Okay, so yang ini kamu boleh gunakan M sama dengan pintasan negatif. Kalau ada pintasan ni, kamu ada negatif pintasan Y perkan dengan pintasan X. Okay, pintasan X. So, kamu masukkan saja nilai. M-nya ialah 4. Sama dengan pintasan Y-nya ialah ada negatif 8 perkan pintasan X ialah V. So dekat sini kamu bawa V ke atas, dia akan jadi 4V sama dengan negatif dengan negatif, dia akan jadi positif 8 lah. Okay, so V sama dengan 8 bahagi 4. So V ialah 2. Okay, kamu cek betul ke V itu 2? Okay, kalau kat sini saya letak 2, betul lah. Sebab dia berada di sebelah kanan paksi Y. Maksudnya dia ialah nombor positif. Okey. So, itulah penggunaan kecerunan. Okay, rumus kecerunan dan kecerunan pada garis lurus. Okey, untuk hari ini sampai di sini sahaja. Semoga bermanfaat dan murid-murid semua dapat faham apa yang diajar. Okey, terima kasih.